Saudara Azmi. Dan Alhamdulillah pada malam ini saya sebenarnya kembali ke medan pidato ini. Saya ingat semenjak 2009 datangnya 2012 sekali dan ini kembali 2013. Jadi insya-Allah saya akan cuba sampaikan, mungkin tidak dalam masa jangka masa 5 minit, tapi saya cuba sampaikan dengan tema yang diberi, iaitu tentang kejayaan dunia dan akhirat. Dan pertamanya bila kita lihat bahawa sebenarnya semua pembidato telah menyampaikan yang baik. Saya lihat tadi bahawa penyampaian berkaitan tentang dunia dan akhirat, nilai baik dan nilai buruk. Sebenarnya kita tahu jika tidak ada dunia, maka tidak ada akhirat. Itu perumpamaan mudah. Jika tidak ada Tuhan, tidak ada kita. Itu kita perlu percaya. Jadi kalau tidak ada yang tidak percaya, mungkin itu kepercayaan luar daripada pemikiran fitrah itu. Jadi pada hari ini saya akan bawa untuk kita renung tentang datangnya Ramadan, datangnya bulan Ramadan, bulan puasa. Ada sahabat kita daripada kaum India. Kita tahu bahawa puasa ini memberikan satu rahmat kepada kita. Ramadan ini memberikan satu peluang kepada kita. Kita merasa bahawa bila kita fikir, kita kena faham konteks puasa itu. Puasa itu mengajar kita mengenal erti susah, mengenal erti sakit. Jika sakit baru kita fikirkan. Bila kita sakit baru kita fikirkan erti kesenangan. Time kita sihat. Bila kita tidak ada ruang, bila kita sempit, kita akan fikirkan kesenangan. Time kita senang, masa kita. Itu datangnya Ramadan. Datangnya puasa ini kita kena faham konteks. Bukan ada setengah pihak menampakkan Ramadan ini adalah satu orang panggil satu penindasan. Tidak. Tapi puasa ini kita nak beri peluang, kita nak merasa kesusahan. Mungkin ada pihak, ada golongan yang lebih susah daripada kita, merasa tidak makan satu hari. Jadi kita merasai apa yang kaum golongan yang susah. Jadi itu datangnya puasa. Dan dalam puasa itu, dalam Ramadan ini adanya zakat. Kita berikan zakat. Wajib keluarkan zakat untuk diberikan kepada golongan yang memerlukan. 8 golongan yang memerlukan zakat, diberikan zakat. Maksudnya dia merasai bahawa datangnya hari Aidilfitri, hari raya itu semua dirasai. Yang miskin akan merasa kesenangan. Yang kata yang kurang akan merasa kenikmatan itu sama-sama. Itu datangnya Ramadan. Pada hari ini insya-Allah saya akan bawa satu hadis yang kata selalunya bila datangnya Ramadan, bila datangnya puasa, hadis ini hadis yang kata agung yang dibawa oleh sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apabila hadis ini diturunkan oleh Jibril bila time Nabi menaiki mimbar. Apabila Nabi naik mimbar, Nabi menyebut amin. Naik setapak lagi, Nabi menyebut amin. Dan naik setapak lagi ke mimbar itu untuk baca khutbah, amin. Jadi sahabat, bila di kalangan sahabat ni kawan-kawan Nabi, sahabat-sahabat Nabi berfikir, kenapakah Nabi manusia agung ini mengatakan amin? Mesti ada sebab musabab Nabi mengatakan amin ketika nak mimbar. Selepas habisnya khutbah, habisnya solat itu, mereka bertanya, sahabat-sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, mengapakah kau mengatakan amin, amin dan amin?" 3 kali. Jadi Rasulullah ceritakan, apabila datangnya 3 perkara ini, kalau manusia tidak amalkan, tidak gunakan, akan celakalah kepada mereka. Mungkin susunannya tidak betul. Yang pertama, mungkin apabila nama aku disebut, Nabi Muhammad, kita sebut ke atas Muhammad, kita tidak berselawat ke atasnya. Kita tidak mengucapkan selawat ke atas Nabi. Bila kita sebut Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita tidak menyebut selawat ke atas Nabi, maka celakalah kepada orang itu tidak ingat kepadaku. Dan malaikat Jibril kata, lepas tu Nabi aminkan. Siapa tidak kata tidak ni, dia akan celaka.
Yang kedua, bila kita sebagai manusia, kita ada ibu bapa yang tua di kampung, di rumah, tetapi kita tidak dapat berikan, orang panggil apa, tidak dapat memulangkan, mengasihi mereka seperti mana kita sewaktu kecil, tidak menjaga kita seperti mana kita waktu kecil, kita mengabaikan mereka, tidak memberi fokus kepada mereka, maka celakalah kepada orang ini. Jadi beruntung ini menampakkan sesiapa yang ada ibu bapa di waktu sekarang ni, contohnya kita umur 30-an, ada ibu bapa umur 60-an, maka dia beruntung. Inilah peluang kita untuk masuk ke syurga, untuk peluang kita di akhirat, untuk kita dapat keberkatan, untuk kita dapat kemuliaan kita dengan kita menghormati kedua ibu bapa kita. Itu kelebihan. Ingat, sesiapa yang tidak menggunakan kelebihan ini, tidak menjaga kedua ibu bapa mereka, maka celakalah mereka. Kerana kita tahu bahawa kita pun ada anak, kita pun masing-masing ada anak, kita tahu kita jaga mereka daripada kecil. Jadi bila kita besar, kita kena jaga ibu bapa kita macam itu. Kalau kita tidak jaga, kita abaikan mereka, maka celakalah. Maksudnya di akhirat nanti Nabi celakakan Nabi, dia akan masuk ke dalam neraka. Itu baik dan buruk kepada ibu bapa. Yang ketiga, apabila datangnya Ramadan, apabila datangnya puasa, tetapi tidak dapat keampunan. Tidak dapat keampunan. Apakah makna keampunan itu? Datangnya Ramadan. Ramadan ini datang sekali satu tahun. Satu tahun hanya sekali saja kita berpuasa, tapi kita tidak dapat keampunan. Apakah yang diartikan dengan keampunan itu? Keampunan itu adalah kita masuk ke dalam sekolah Ramadan, kita berpuasa, kita bersungguh-sungguh, kita berazam untuk kita keluar daripada madrasah ini, kita keluar daripada sekolah Ramadan ini menyucikan diri menjadi yang baik. Yang buruk kita tinggalkan jadi yang baik. Jadi maksudnya itu, apabila kita masuk sekolah Ramadan ini, kita mendapat keampunan. Jadi Nabi kata kalau siapa masuk Ramadan ini dia melakukan keburukan atau tak dapat keampunan, jadi celakalah dia. Jadi sama-sama kita ingat di sini bahawa 3 perkara ini. Yang pertama, selawat ke atas Nabi. Yang kedua, hormati, jaga ibu bapa kita sementara mereka masih hidup dengan sebaik-baiknya. Yang ketiga, kita gunakan Ramadan ini untuk dapat keampunan diri kita, untuk kita sucikan diri kita. Jika tidak, kita akan berada dalam kecelakaan. Terima kasih. Itu saja.